Iyalah, hari nak anak apa lah? Apa kita dah? Kenapa tu balik? Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa bil masyiah. Wassalatu wassalam ala turjuman uluhiyyatihi ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan tiap-tiap taat itu jadi dengan yalah situ mana betul dah betul. Dan tiap-tiap taat itu jadi dengan iradah Allah Ta'ala dan masyiatillah dan qada'nya dan qadarnya dan kasihnya dan diredanya dan disuruhnya. Qala musannif rahimahullah Ta'ala muka surat 3 ni. Baris yang keempat daripada bawah. Masih lagi di dalam isu ataupun tajuk yang bertemakan ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Jadi ada dua perkara ni. Jadi kamu ni makhluk ni. Yang kedua ialah perbuatan makhluk ni. Dan perbuatan makhluk tu pula dia ada pula. Dia panggil infial dia tu. Infial dia tu maknanya af'al yang keluar daripada af'al. Seperti contoh kemarin dia sebut ni gerak cincin dengan gerak jari. Ni. Itu kita belajar dalam sifat 20 bahagian sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah daripada firqah yang telah tersasar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah nama dia puak ta'liliyah. Ta'liliyah tu makna tikam turuk, ta'lil, illah dan juga ma'lul. Contoh dia gerak cincin dengan gerak jari itulah. Gerak cincin tu dia panggil ma'lul, makna gerak jari tu dia panggil illah. Gerak cincin tu dia panggil ma'lul. Maknanya ta'lil itu maksudnya automatik. Tu. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan iradat dengan makna Allah Ta'ala menyadakan menjadikan segala mumkinat dengan senhajanya dan rentahnya. Itu ibarat kitab Faridatul Faraid. Dengan rentahnya mengeluarkan tiga perkara, yakni maknanya terpaksa, makna tergagah, lupa dan juga lalai. Jadi tiga unsur ni tidak ada pada penciptaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan dengan senhajanya. Senhajanya maksudnya dengan pilihan dia. Maksudnya bukan tergagah. Macam kita berkecek nak bergerak. Padahal kita tak sipung. Kalau mengikut kehendak kita nak ke tak mahu. Sedangkan kita sedang mengikuti benda yang mengasyikkan bagi kita. Tiba-tiba nyemolah perut. Ataupun nak kecing. Padahal kita tidak nak pun benda tu. Tapi benda tu tergagah. Itu orang panggil celupan, makna sibrah. Ya Allah Ta'ala telah paksa ke atas diri kita supaya hikmah dianya supaya kita ni khabar kita ni makna makhluk hamba dia. Kita ni tak ada hebat, tak ada bisa ni. Kalau satu orang ustaz di Pondok Singadria dulu anak mengaji ni, tu seorang guru yang orang panggil diminati, popular dengan lucu dia ni. Dia panggil raja bagi segala raja. Gap dia Jimboro tu lah. Jimboro tu raja bagi segala raja. Jimboro tu, Jubar tu. Tu. Itu raja bagi segala raja ni. Ano?
Kita nak letter ataupun nak sekat nak halal daripada kehendak dia tak boleh ni. Raja pun kalau dah ni dipulah perutnya, dia kata malah basuk ni. Kita nak buat halal, nak buat debel kita malah turut perut kita malah boleh ke tak boleh ni. Tu maksudnya kita tergagah. Jadi makna kalau kita tak buat benda tu, itu dipanggil azan. Azan benda yang menyakiti. Benda yang menyakiti. Sehingga ada orang-orang yang telah tersumbat maknanya dengan sebab ni Allah Ta'ala dah tarik nikmat dia. Tak boleh keluar angin, tak boleh keluar najis, maka menderitalah hidup dia. Ni. Ayat kata baiknya Tuhan ni. Makna masa sekarang dikala ada ni sains-sains kita, orang sembahyang dengan kita, makna yang tak boleh nak keluar angin, makna hidup dia terseksa ni. Tapi kita boleh berketung, boleh keluar angin Allah ni. Baiknya Tuhan buat kat aku ni. Sebab Allah Ta'ala tu Al-Zahir. Yang zahir bahkan dia Al-Azhar. Yang paling zahir di antara sekalian benda-benda yang zahir. Itu dalam hikam itu, makna dari syarahnya dia huraf dia buat perbandingan macam bangunan yang paling tinggi dalam bandar. Kita kata tak nampak. Kita nak kata gapo ke orang tu. Tak nampak, tak jumpa bangunan bilion misalnya kata. Kita ngini palo ni. Kalau kita tu kenyedah makan dah tak ada gapo, kalau lapar perut pula nak marah gapo gak awi penapa lah ni. Nya boleh kata tak nampak. Begitulah Allah Taala yang paling zahir daripada yang segala yang zahir. Kebaikannya ni. Mana jabarnya apa semua tu sangat zahir. Jadi kalau kita tak boleh rasa takut, tak boleh rasa sayang kepada Allah Ta'ala, itu ajib. Sangat pelik lah. Tidak ajib lah sebab orang panggil kerana mata hati dia tu buta. Tapi kalau nak kira dari segi pengiraan yang biasa-biasanya pelik lah. Jadi itu maknanya Allah Ta'ala makna makhluk. Yang kedua ialah perbuatan makhluk. Yang tiga ialah af'al bagi af'al tu yang terbit secara tak langsung. Itu juga adalah kejadian yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Gerak cicing tu Allah Ta'ala jadikan satu perbuatan yang suku pula. Pada zahirnya memang payahlah kita nak royak ni. Orang tak ada akan terima dengan mudah-mudah lah. Tapi bila kita royak tertib, sebagaimana Ana sebut kemarin tertib, makna usaha itu kasab setengah daripada salah satu daripada versi huraian. Mana kasabnya begitu. Yang Ana ambil daripada Tok Guru Ana. Makna kasab-kasab ni menyertai kudrat hamba yang baharu ni dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu dan di hikmat daripada kita diberi kasab dan ikhtiar tu supaya nombor satu sekali boleh tasyrik dengan hukum syarak. Yang kedua, kita boleh isnadkan perbuatan itu kepada diri kita. Mana aku makan, aku berjalan, aku naik motor, aku pergi. Kalau tidak wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ma ta'malun tu siapa dia buat? Allah Taala buat. Itu hakikatnya. Jadi kena berkacak tu tak boleh. Kejadian penuh. Macam mana kalau berok? Tak boleh nak sebut kita nak isnad kepada Allah Taala, mana boleh. Jadi itu hukum syarak. Kita kata saya makan kita kata penadu makna saat ni hingga dah hok penimpala saat ni makan penadu. Tak ada salah pun. Orang hok baru belajar akidah tauhid syirik dalam syirik semata sedangkan itu adalah orang panggil ijra', mana orang panggil ijra'ul zahir ialah ijra'u ahkam syar'iyyah. Mana memperlakukan perkara yang zahir itu ialah memperlakukan hukum syarak. Bukan hakikat dok. Hakikat tu benda yang kita nak i'tiqad, yang masuk dalam mu'taqadat, benda yang kita i'tiqad. Jadi kita makna makhluk, kejadian-kejadian manusia dan juga hayawanat, jamadat, benda-benda yang mati, makna tidak hayawan, tidak manusia, itu semua ialah kejadian dijadikan oleh Allah Ta'ala dan apa yang dikerjakan oleh kamu. Bukan binatang-binatang sekalipun. Tak ke makna perbuatan itu itirari ko ataupun ikhtiariyah. Mu'tazilah dia hanya mengiktirafkan perbuatan Allah Ta'ala ialah perbuatan itirari. Perbuatan secara terdesak. Tidak di luar daripada kawalan kita. Adapun perbuatan ikhtiari ialah kita sendiri. Kudrat kita yang Tuhan beri kepada kita. Itulah. Maknanya yang mana taksir, mana fil fi'li yang memberi kesan pada perbuatan. Jadi makhluk yang kedua ialah perbuatan makhluk masuk dalam ma ta'malun dan kesan daripada ma ta'malun muta'allaq kepada ma ta'malun itulah perbuatan yang kedua. Dia panggil sanawiyat. Dia perbuatan kita, tindakan kita ni ada ulawiyat. Ulawiyat tu apa dia? Gerak jari tu. Ulawiyat. Gerak cincin tu dia panggil sanawiyat. Sanawiyat itu dia berlaku dengan secara zahirnya kita tengok macam automatik. Automatik dah menggerak jari, gerak cincin. Tu kita berkecek gitu, tak apalah.
Tapi i'tiqadkan begitu makna salah ni. Kuat ta'liliyah zat ni tu maknanya automatik ada Tuhan ada makhluk. Bila ada Tuhan ada makhluk, Allah Taala Tuhan ni sifat dia kepada dia. Mana qidam, mana Allah Taala tu qadim. Jadi makhluk automatik ada juga, bermakna makhluk pun qadim juga. Maka dia panggil berbilan qadim. Itu mustahil. Berbilan qadim mustahil lah. Jadi itu puak-puak ta'liliyah yang telah disenaraikan. Ulama duk bila ni 73, 72 tu siapa? Pasoso ni. Mu'tazilah tu berkesor. Mu'tazilah tu dia ada pecah-pecah dia pula. Ada banyak aliran pula ni. Dan dikata ada dalam kitab apa? Kitab Tuhfatul Raghibin. Kalau tidak silap mana yang duk cerita tentang perkataan-perkataan yang membatalkan iman dan juga menyenaraikan firqah-firqah. Orang panggil yang selain daripada satu firqah yang minan najin, yang selamat itu. Itulah maknanya, termasuklah orang panggil makna karomiyah di antara, dan apa yang kita makna dalam bab-bab orang panggil ikhtiarisah ni maknanya jabariyah. Dan juga Mu'tazilah ni. Tu banyak siapa. Cukup dah. Tu kitab tu kata cukup dah. Cukup dah bilangnya tu. Sehingga sampai kepada masa dia menulis tu. Jadi zaman kita ni adalah sebenarnya ialah potostek daripada macam Islam liberal sendiri pun secara peribadi anda lihat isu-isu dia angkat itu ada banyak persamaan dengan isu-isu yang telah diangkat oleh Mu'tazilah. Jadi sebenarnya apa yang berlaku hari ini adalah salinan daripada zaman dulu. Dia berulang-ulang. Cuma orang panggil rupa dia tu agak orang panggil jenamanya berbeza dan rupa dia mari rupa agak berbeza. Pakaian dia pakai baju tu baju itu sikit maknanya orang panggil warna lain sikit tapi tetap sama, dalamnya tetap sama tu luar saja maknanya. Jadi sebab itulah kita kena peka kita kena peka, kita belajar dalam kitab akidah tauhid bab Mu'tazilah. Ada orang condemn dia kata duk belajar bab Mu'tazilah bab apa. Mu'tazilah mampu kerah lama dah dia kata tak ada dah zaman kita ialah tak ada dari sudut satu pertubuhan NGO ke kerajaan ke ataupun mana-mana organisasi yang menamakan mereka sebagai Mu'tazilah ataupun orang panggil mengamalkan faham Mu'tazilah. Memang tak ada. Tapi ada di kalau tak salah ingat makna di Jordan ada lagi serpihan-serpihan yang masih lagi orang panggil benar-benar mereka itu mengaku ikrar bahasa mereka itu maknanya menganut faham Mu'tazilah. Tapi secara orang panggil zahirnya dengan jenama Mu'tazilah tu memang tak ada lah. Secara umum kita boleh melihat kalau kita faham Mu'tazilah, kita belajar Mu'tazilah walaupun tidak ada dah pertubuhan yang nama Mu'tazilah, kita belajar Mu'tazilah untuk memahami orang panggil cara pemikiran dia. Kita boleh lihat dalam cara pemikiran manusia secara umum. Kerana konsep dia Mu'tazilah, cara pemikiran dia ialah akal adalah yang teratas. Syarak ini adalah backup saja. Berbanding kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tu makna syarak itu makna yang teratas, akal tu backup je. Jadi dia tukar Jadi kadang-kadang betul dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalnya haram tahrimul khamri. Apa hari agak? Sebab dari segi sudut akalnya kita berfikir bahawasanya agak ni mudarat pada akal dan juga tubuh badan. Jadi sebab itulah dia haram. Kemudian ada ayat Quran yang mengatakan haram. Itu mana penyabitannya, penisbatannya adalah pertamanya dengan akal fikiran. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ni kita lihat kepada nas-nas dulu. Nas dalil lain, dalil tu umum. Tiap-tiap nas itu ialah dalil, tiap-tiap dalil itu tak semestinya nas. Ya kadang-kadang orang awam ni dia berlagaklah mana nah di hospital tanya nah mana dia tak boleh tanya nah, dia kena tanya dalil. Kalau dia tanya nah tu mana dia menyempitkan sumber orang panggil pendalilan istidlal itu. Sebab yang jadikan orang panggil dalil kepada suatu hukum ataupun penyabitan suatu perkara itu bukan tak semestinya nas. Nas ni maknanya kenyataan, makna secara qat'i maknanya statement daripada Al-Quran, daripada hadis. Atau makna nas. Dan istilah nas juga disebut diisnadkan juga kepada nas-nas para a'immah, mesti nas Imam Syafi'i. Atau kita belajar kitab-kitab mata ni, mata tu ialah nas lah. Kalau dalam imtihan dia tanya nas, mana nas kata fa'il tu marfu'. Kita pun baca lah alfiyah tu. Itulah nas dia tu. Bukan baca Quran dak ni. Jadi nas tu digunakan secara istilahnya dalam lugawinya itu kena bezakan Jadi orang-orang awam tu dia dah mana sikit-sikit dia tanya nah, mana nah tu. Mana dalil?
Maka dalil itu mana selain daripada Quran, nas Quran, hadis, ijma', qiyas, ada lagi qawaidul fiqhiyah, kerana binaan kepada qawaidul fiqhiyah itu sebenarnya ialah nas-nas juga. Nas-nas yang tidak mampu difahami oleh orang ni. Jadi daripada itulah digubalkan makna qawaidul fiqhiyah, dan ada lagi sumber-sumber hukum Islam yang lain. Bukan itu saja bukan itu saja. Cuma hak perdananya pak tu. Itu yang perdana. Masih ada lagi benda-benda lain yang menjadi orang panggil tonggak kepada orang panggil pembinaan mana hukum-hukum syariah. Jadi perbuatan yang keluar daripada perbuatan itu dia panggil sanawiyah. Tu sanawiyah. Yang pertama tu gerak jari itu dia panggil ulawiyat. Gerak cincin tu dia panggil sanawiyat. Tindakan susulan yang kita tidak pisah tu. Sebab tu dia sebut kemarin tu bukan dengan usahanya. Adapun gerak jari itu usaha hamba. Bukan perbuatan hamba, usaha hamba. Perlu dibezakan. Bagi orang yang belajar ilmu akidah tauhid, dia boleh bezakan dengan antara perbuatan dengan usaha. Adapun istimal kebiasaan orang awam itu jadi beza. Dia berbeza Jadi sebab itulah kita perlu tafsirkan. Seperti kita kata, kita ambil contoh dalam ilmu faraid mana waris. Istimal orang kata waris ni ialah aqarib, adik kakak. Waris belaka Sedangkan maksud waris-waris ni ialah orang yang boleh mengambil pesaka. Bukan anak seorang itu pun bukan waris kepada dia sebelum daripada dia mati. Waris-waris ni bila mati, si Ahmad tu mati, maka barulah anak dia tu jadi waris. Kalau begitu kita sebut si anak itu waris kepada si Ahmad yang masih hidup lagi ialah majazi. Majazi maka dalam hukum fiqhnya mana al-aslu fil kalam al-haqiqah. Asal pada kalamnya ialah hakikat. Kena faham makna hakikat. Tetapi apabila dimasukkan orang panggil makna suatu perkataan itu, misalnya waris itu diitlokkan juga kepada mana disebut ketika orang itu masih hidup lagi, itu maknanya ala sabilil majaz. Mana aku wakafkan orang panggil binaan ini di atas para hufaz, maka tidak termasuk orang panggil orang-orang yang pernah menghafal Quran 30 juzuk, mana tapi sekarang dia sudah lupa ataupun orang tak cukup tak habis khatam hafal, tak termasuk. Jadi dulu dia ingat, sekarang dia tak ingat, tapi kita panggil hafiz juga, itu ala sabilil majaz. Sepertilah jamak kepada akhun dia ada dua. Satunya ikhwah, satu lagi ikhwan. Akhun jamak dia ikhwah. Ikhwah jamak bila kita buat dalam bentuk mufrad akhun maka dia terpakai kepada ala mana fiddin wa nasabi. Pada agama dan juga pada nasab. Tapi apabila kita buat jamak dia akan jadi berbeza. Kalau ikhwah itulah al-akh fi nasabi, pada nasab. Al-ikhwan, al-akh, mana al-ukhwah fi din, fillah, fil Islam. Tetapi banyak orang guna ya ikhwah itu untuk saudara muslimin muslimat. Itu kita tak payah marah kerana itu dipanggil ala sabilil majaz. Jadi orang yang faham, orang reti dia tak payah, dia tak bergaduh nak murid kau ke. Tak bergaduh nak condemn orang, nak kritik. Tak apa, kita tanggung. Dia berkata itu ala sabilil majaz. Jadi mungkin kita orang mengaji mana balarah kat ni. Tu tak kena Ikhwan itu maknanya ikhwah tu mana orang panggil saudara pada darah daging. Tak kena dia mengata ya ikhwati kena kata ya ikhwan. Kita beki kono-kononnya sedangkan boleh diihtimalkan, kita tanggung. Kalau kita malah balah, kita ihtimal dia guna atas sabilil majaz. Baiklah, susulan daripada isu yang masih sama lagi kemarin dan persoalan yang dia kemukakan tentang dusta tu sebenarnya terjawab dah. Dusta tu perbuatan kita manusia mana itu ialah perbuatan Allah Taala lah. Masuk dalam ma ta'malun. Dusta tu makna perbuatan kita. Kita panggil perbuatan kita. Jadi perbuatan kita tu ialah Allah Taala yang buat. Ala sabili taksir, atas jalan taksir. Ya boleh kita kata kita buat bukan atas la ala sabili taksir, bukan atas jalan memberi bekas. Yang kita kecek sekarang ni ialah ala sabili taksir. Sebab takluk kudrat ni ialah takluk taksir. Tu dalam takluk taksir irada dan juga kudrat dia panggil takluk taksir. Kalau samak basar ilmu takluk inkishaf. Kalau kalam makna kalam takluk dilalah. Tu maksudnya cara kerja, makna sifat-sifat tu. Jadi kemudian muallif kita rahimahullah taala berkata, dan tiap-tiap taat itu jadi dengan irada Allah Taala. Tiap-tiap ketaatan daripada hamba itu ialah terjadi daripada kehendak Allah Taala. Makna kehendak kita kena pergi sana lah. Akidah tauhid tu kita ada dah persiapan
Maknanya ana sebut dah tadi, maknanya dia kena bersih daripada 5 perkara ni. Yang pertama sebab ni makna Syekh Ahmad Fatani menyebut ni, makna Allah Taala bersifat dengan iradat, maknanya Allah Taala menjadikan segala mungkinat ini dengan senhaja dan rentahnya. Dengan senhajanya mengeluarkan 3 perkara, secara tergagah, secara terlupa, secara terlalai. Lupa dengan lalai beza dia ialah lalai ni tak tahu di mula lagi. Lupa ni tahu dah mula-mula nak buat gapo. Tengah-tengah nak buat tak tahu apa nama. Bila sudah nak buat goning. Kita manusia ada biasa simbalah tu. Atau kadang-kadang okay, kita masa kecil-kecil dulu biasa mok duduk kami gandu, mok nak buat gapo ni. Tahu tengok dia sendiri sebab orang panggil makna bila kami gandu tu dia macam-macam benda boleh buat. Jadi dalam kepala otak dia tak tahu lagi ni. Nak buat gapo, nak jadi gapo ni. Ikut tangan. Macam kita berjalan naik motor ke ikut gialah ke mana itu, dia panggil ha'il itu tak boleh. Tak boleh orang panggil kalau berjalan jauh tak boleh jamak qasar. Kerana dia panggil masuk dalam maksiat juga. Kita berjalan ni kena ada matlamat nak pergi mana ni. Tahu nak gimana ikut tengok kaki berjalan sampai mana ni. Mu tengok kau nanti kelih ni. Tu. Jadi ni ta'at itu jadi dengan iradat Allah. Yang kedua ialah dengan rentah. Dengan rentah dia dua. Jangan ada 2 perkara. Yang pertama dengan taklil. Taklil tu tikam tubuh automatik. Jadi kalau automatik ni di luar kawalan kita lah. Rentah ni dalam kawalan. Senhaja tu dengan pilihan. Dengan sahaja makna dengan pilihan. Dengan rentah makna dengan kawalan kita. Automatik di luar kawalan kita. Tikam tubuh. Gerak jari, gerak cicing. Automatik gerak. Yang kedua tabi'in. Allah Ta'ala tabiat tu buat alam ini, buat bumi, tak bukan tabiat kalau mana itu membawa kepada mana tabiat ni benda yang tabiat ni perangai maknanya macam perangai kita, benda yang jadi kena apa demo lagu ni memang perangai ni kita kan manusia tu maknanya orang panggil perangai benda dah jadi begitu seberahnya jadi dengan iradat Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah Ta'ala dan masyiatillah, mana dengan kehendak Allah Ta'ala juga dan qadanya, qada adalah pelaksanaan terhadap qadar. Pelaksanaan terhadap qadar. Dan qadarnya, qadar tu makna program yang diset. Maknanya ialah perancangan Allah Ta'ala, keputusan Allah Ta'ala. Dan qadanya Allah Ta'ala dan qadarnya Allah Ta'ala dan dibenci dan dikasihnya Allah Ta'ala kepada dia, yakni ta'at sana. Jadi ni dia bila supaya dalam kita akidah biasa-biasa jugalah Jadi ta'at kita tu dengan kehendak Allah Ta'ala dan masyiat Allah Ta'ala, dengan qadanya, dengan qadarnya dan dikasihnya, kita ta'at tu Tuhan suka dan diredanya Allah Ta'ala reda, puas hati, terima dan disuruhnya Allah Ta'ala suruh ta'at. Tu. Dan segala maksiat sebaliknya, kalau maksiat tu dan kufur, maksiat dan kufur dengan iradatnya juga dan qadanya juga dan qadarnya juga. Di sinilah tempat orang-orang awam orang kampung tu jadi payah tak berapa nak boleh nak terima Jadi dah kalau dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan qada Allah Ta'ala, dengan qadar Allah Ta'ala, maknanya tak acilah lagu tu Kalau orang buat maksiat jadi kufur itu makna masuk neraka Dah benda tu dengan kehendak Allah Ta'ala. Dengan qada dan qadar. Qadar ni makna takdir Allah Ta'ala. Tu. Tapi dan dibencinya Tuhan benci maksiat tu. Dibenci dan dimurkainya, tiada disuruhnya Allah Ta'ala tak suruh. Dan tiada dikasihnya dan tiada diredanya. Tu. Jadi maknanya betul lah kehendak Allah Ta'ala. Qadar Allah Ta'ala tu kita tak tahu malaikat apabila berlaku. Jadi kita tak boleh menyerahkan diri kita kepada nasib begitu. Ya nak jadi gapo nak jadi tak boleh. Itu bukan cara dia kehidupan kita dunia ni. Jadi maknanya walaupun orang panggil seorang yang melakukan maksiat, melakukan kejahatan itu dengan kehendak Allah Ta'ala, tetapi pilihan siapa dia? Ikhtiar, itu pilihan. Kita yang memilih untuk melakukan kejahatan. Lalu Allah Ta'ala jadikan bagi diri kita makna kudrat. Kemudian Allah Ta'ala jadikan perbuatan itu. Dan kudrat kita maknanya kita pilih. Kita pilih makna dengan ikhtiar dan juga kasab kita. Maka menisbahkan Allah Ta'ala tidak adil. Kerana orang panggil membalas kejahatan orang itu dengan api neraka dia. Itu adalah tidak betul, tidak tepat. Tu. Walau macam mana pun bila kita sebut mana ayat mati awal dianya ialah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tapi ni kadang-kadang orang tu dia tak boleh nak terima.
Malaikat dia sudah ada tarbiyah. Orang panggil pengajian ilmu Islam. Yang mana kita ni sekarang kita hidup di zaman kita berhadapan dengan orang-orang yang sentiasa akan menerima sesuatu sehingga kita boleh memuaskan akal fikiran. Maksudnya kalau kita boleh buat satu kenyataan yang boleh memberi kepuasan kepada akal fikiran, maka dia boleh terima lah. Itu adalah cabaran kita pada zaman sekarang ni. Orang zaman dulu mudah ni. Orang zaman dulu dia tak banyak belajar supaya kita sekarang ni. Majlis ilmunya tidaklah semeriah serancak sebagaimana kita sekarang. Kalau kita boleh sebut zaman kita budak kecil dulu ni di Balasah kita ni tak ada 2 orang dah mengajar dalam seminggu tu ni. Di tempat-tempat lain pula tu semaya berjemaah ni Zuhur Asar tak ada. Golik gak kapung gak mengori isya je ni. Jadi kita boleh akak ibu jarilah sekarang dari segi semaya jemaahnya majlis ilmu kita dah bertambah maju ni. Tapi ni ada satu perkara yang kita ni terlepas. Ni makna orang zaman dulu ni sepatut seridah dia ambil daripada tok guru tu dia yakin sungguh-sungguh, dia pergi sungguh-sungguh, dia beramal sungguh-sungguh. Dia berjadi ni. Orang sekarang ni dia tidak mengosongkan bila dia nak belajar ni, dia tidak mengosongkan dada dia untuk menerima ilmu daripada guru. Bahkan ada setengah-setengah ada satu orang pensyarah tu pernah dia masa nak duduk di kuliah, makna dia duduk masuk pejabat duk cerita dia ada inilah duk survey masalah falak ni. Jadi ada orang royak pergi jumpa dengan ni, dia ceritalah maknanya bila dia masuk kuliah tu maknanya pelajar-pelajar ni sudah bersiap sedia dah dengan maklumat tajuk tu. Seolah-olah macam nak ni kalau pensyarah tu silap kecek sikit ni akan selalu dah ni. Jadi maknanya itu satu hal yang sangat menyusahkan ni. Jadi ialah makna ustaz, muallim, tok guru mana dia adalah orang panggil, dia masih lagi orang panggil ada melakukan kekurangan, kesilapan ni. Tapi di sana ni dalam pengajian ilmu Islam kita dia ada adab ni murid dengan guru ni. Tidaklah semestinya mana guru tak ada buat silap, dan tengoklah kesilap apa itu setara mana. Mudarat ke tak mudarat ni. Mudarat kadang-kadang tak ada mudarat lah mana pun, salah baca baris sikit ya misalnya ni. Tak adalah mudarat ke apa pun ni. Tapi kita duk highlight, duk tumpu waktu sangat ni. Nak merendah-rendah ke seorang guru itu satu perbuatan yang biadab lah ni. Jadi itu yang berlaku ni, kehormatan murid kepada guru ni tak ada ni. Sebab itulah cikgu-cikgu pun ni setengah-setengah kalau mengajar sekolah pelajar-pelajar elit, bukan sekolah elit dak ni. Sekolah pelajar elit, mana orang-orang elit, mana anak-anak menteri. Anak-anak ni kalau sekolah elit tu pelajar-pelajar yang cermelan, mumtaz, itu lain ni. Ini elit juga, maksudnya anak-anak orang elit. Ni ada juga cikgu duk bagi ni. Duk mengajar ni. Yalah mengajar anak murid pergi ngah kereta juga ni. Ngah kereta lebih besar daripada cikgu ni. Tu. Jadi dia pandai lekeh kepada cikgu ni. Jadi ada satu guru tu mana pernah cerita kepada kita, dia kata ni dalam satu perhimpunan, ialah sekolah tu dia adalah perhimpunan ni minggu ni. Ya biasalah cikgu yang bertugas tu mana dia akan mengepek lah ni. Jadi dia cerita masalah aurat ni. Tak tutup aurat ke apa ni kan. Adalah tak tutup aurat ni belajar ni. Oh, pergi lapor kepada ayah dia, duk kata ke dia. Cikgu duk mengepek, duk kata ke dia, memalukan dia ni. Pada cikgu kata tu secara umum ni. Kena sound lah, makna panggil lah, kena panggil lah cikgu tunjuk ni. Maknanya letih ni. Tak ada rasa orang panggil sebagai seorang guru. Orang zaman dulu tak usah kata tok lebah, tak usah kata tok guru. Cikgu sekolah pun sangat-sangat mulia ni. Dimuliakan oleh orang-orang kampung ni. Tu. Sesuai dengan orang panggil pekerjaan tu ni. Tapi sekarang tidaklah. Tu. Qala musannifur rahimahullah taala. Jadi ni perbuatan taat itu daripada mana kehendak Allah taala, masyiatillah. Allah taala dengan qada dia, dengan qadarnya dia kasih, dia redha ni. Hak ni pula mana maksiat ni kufur dan maksiat dengan irada Allah taala, qada Allah taala, qadar Allah taala. Tapi Tuhan benci, Tuhan marah, Tuhan tak suruh. Tuhan tak suruh dan Tuhan tak redha, Tuhan tak kasih. Tu. Itu dalam kitab Faridah pun ada ni. Itu biar kita boleh beza ni. Boleh beza. Ada Tuhan kehendak sebab orang membuat alasan. Tak aku buat ni dengan kehendak Tuhan. Itu haram. Itu dalam kitab Faridah pun ada sebut dah ni. Haram kita nak buat maksiat, kita buat alasan dengan kita berhujah dengan hujah ni. Kalau nak buat maksiat ni Tuhan kehendak, dia katalah ketuduh ni. Ataupun nak mengelakkan daripada hukum hudud. Tak kena tak hakim ni nak hukum hudud saya buat ni Tuhan kehendak. Saya curi ni dengan kehendak Tuhan. Haram. Dia berhujah tu mana haram. Tapi tak akan tidak hujah tu tidak akan diterima. Tapi kalau kita buat hujah lagi tu hukum dia berdosa. Tu.
Dan segala perkara yang jahat-jahat dan yang luak-luak itu, ya jahat-jahat dan yang luak-luak, ya jahat-jahat tu mana benda yang keji, benda yang tak, maksud seperti kita kata sakit gapo tu, maksudnya benda yang kita tidak nak lah. Benda jahat dan yang luak-luak, mana benda yang keji itu. Dan jikalau adalah ia adalah ia dengan kehendak Allah Ta'ala, walaupun ia dan jikalau adalah ia sekalipun sekaliannya itu makhluk bagi Allah Ta'ala. Makhluk maknanya bagi Tuhan buat, tu makhluk bagi Tuhan buat, maka jangan disandarkan dia kepada Allah. Jangan, di sini makna dia haram. Haram kita isnadkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan penistisnaannya ialah fi maqami ta'lim, pada tempat mengajar tak apa lah, tak ada arah lah tu ni. Dan tempat-tempat yang dan al-mulhaqum al-mahaqum fi maqami ta'lim, maknanya yang diilhaqkan dengan tempat mengajar ni, seperti menyobarkan orang ni, sakit ni siapa dia buat ni, kita bakit lagi tu supaya nak menyedarkan dia ni. Jadi kalau saja-saja tak boleh. Mana berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, mana dia kata maka jangan disandarkan dia perbuatan yang jahat dan yang luak-luak tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana menuntut adab, mana ta'addubu ma'allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asabaka min hasanatin faminallah, itu ayat teras kepada isu ini. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, apa saja yang mengenai kamu daripada kebaikan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa saja yang mengenai kamu daripada kejahatan famin nafsi ay famin kasbika, daripada diri kamu, maknanya daripada usaha kamu. Hakikat fi'lullah, perbuatan Allah Ta'ala, tapi tak boleh nak isnadkan perbuatan itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Haram hukum dia, walaupun hakikatnya begitu. Tengok, orang panggil adab Nabi Ibrahim Khalilullah bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana orang panggil adab Nabi Ibrahim AS dengan laras bahasanya, maknanya fahuwa yahdini walladhi huwa yud'imuni wa yaskini. Mana Allah Ta'ala Tuhan yang memberi hidayah akan daku. Dialah yang menjadikan akan daku alladhi khalaqani. Mana dialah Tuhan yang menjadi akan daku fahuwa yahdini, maka dia memberi hidayah akan daku. Walladhi huwa yut'imuni, dan Tuhan yang dialah yang memberi makan akan daku. Wa yasqini, dan dialah yang memberi minum akan daku. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Tu adab dia. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Tengok, secara orang panggil spontan, makna Sayyidina Khalilullah, dia tukarkan laras bahasanya. Mana Tuhan, dialah Tuhan yang menjadikan aku, maka dia memberi hidayah akan daku. Tuhan yang dialah yang memberi makan akan daku dan memberi minum akan daku. Bila aku sakit, bila nak sebut sakit, dia kata wa huwal ladzi yumriduni, dialah Tuhan yang memberikan sakit akan daku. Dok, itu maknanya kurang adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila aku sakit pasal dia wakmu sakit, Allah Taala lah. Tapi adabnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak bangsakan, dia tidak isnadkan perbuatan sakit itu kepada Allah Taala, bahkan dibangsakan kepada diri sendiri. Wa idza maritu fa huwa yashfini. Bila dia sebut kata menyembuhkan, Allah Taala pula, maka dialah yang menyembuhkan akan daku. Tu tengok adab Nabi Ibrahim AS. Begitu juga Sayyidina Khadir. Mana Sayyidina Khadir juga adab dia dengan Allah Ta'ala ketika memberi penjelasan kepada Nabi Musa AS. Ya, Nabi Musa nya tidak dapat menangkap lagi orang panggil perkataan Nabi Khidir dengan secara falsafahnya pada permulaannya. Nabi Musa tak ada nakak lagi Jadi makna macam mana mu nak sabar mu nak sabar lagu mana, benda hok mu tak tahu benda hok mu tak tahu, mu nak sabar lagu mana. Tak apa, insya-Allah kau boleh sabar macam tu. Jadi maknanya Nabi Musa pun makna dia dah dia makna tak dapat tangkap. Itu makna akhirnya terpaksalah orang panggil makna Nabi Khidir tu memberi orang panggil memberi penjelasan dengan secara sorehnya juga
Tetapi penjelasan itu ialah selesai saja segala peristiwa-peristiwa yang dilihat oleh Nabi Musa AS. Apa yang dilihat oleh Nabi Musa itu, perbuatan Nabi Khidir itu ialah perbuatan mungkar, perbuatan salah dari segi syariat. Jadi dia berhukum mengikut zahirnya. Tapi mana secara falsafahnya maknanya telah menisyaratkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa tak ada nak nakak benda maksudnya tak payah ikutlah. Mu tak boleh nak sabar. Nak sabar lagu mana bagi hak mu tak tahu sebab benda hak kita boleh sabar ni benda hak kita tahu dah. Kita tahu dah kita akan berdepan dengan susah. Jadi kita boleh sabarlah. Misalnya sesuatu hal makna macam orang pergi Mekah Ada orang pergi Mekah ni maknanya kerana dia dapat kota menteri. Ni berlaku kepada anak sendiri. Mana duduk sebilik dengan kita. Duduk sebilik dengan kita. Hak orang hak gi hak dia memang orang panggil perancangnya dia dipilih maknanya dia ikuti kursus haji. Dan dia pun bertanya khabar orang hak gi haji dah, orang gi Mekah dah duk berayak ni kena sabarlah, kena banyak sabar. Macam-macam kerana Jadi orang ada dah maklumat di sana. Bukan saja tentang orang panggil kaifiat mengerjakan haji itu, bukan suasana di sana tu macam mana. Perangai manusianya macam mana. Jadi bila orang ada orang Arab ni gak laku palo biasa ni orang Arab macam-macam dia ayat. Jadi kita tak siapa lagi lagu Tuhan kita tak tahu dah. Jadi bila kita berada bila siapa sana kalau berlaku benda tu boleh sabar mungkin kita tahu dah. Tapi orang tak tahu lagi dia tak boleh sabar Ada satu hamba Allah mana dia dah meninggal dunia dah Tapi dia duduk sebilik lah dengan gitu Kerana dia gitu dengan kota menteri di Sabah. Dia orang Sabah. Jadi maknanya bila dia tak ikuti kursus langsung mengerjakan haji. Lepas tu bila di sana dia ada taklimat pun malah juga pergi. Dia orang tak suka ilmu dia anggap lekeh biasa lah Jadi banyaklah benda orang panggil sepatutnya di Mina maknanya orang pergi tolong melontar ke dia Mana upah walaupun maknanya adakah masyarakat dia kesakit itu makna boleh satu jadi banyaklah benda-benda hal lah. Dan nak ayatnya sikap dia terkejut. Dia orang lain pula terkejut dengan sikap dia. Dia terkejut maknanya mula-mula duduk Mekah tak apalah duduk dalam hotel maktab bila dah sapa kepada melakukan haji pergi Padang Arafah, tak apa Padang Arafah ni tak bermalam. Muzdalifah nama bermalam pun bukan bermalam Tengok semata makna di Mina lah 2-3 hari duduk dalam kemah. Dalam kemah ni maknanya ruangan yang diberi tu maknanya kau dah cukup kalau kita tidur satu baris 10 orang kumpul satu mana nak balik pun begitu. Tapi mana realitinya tidak semua tidur serentak ada hok berderak macam-macam lah orang tak tidur pun ada duduk berderak tengok orang macam-macam lah perangai orang nak ayatnya bila dia siapa masuk kemah tu mana dia tegak tengok. Dia terkejut sangat kerana dia jangka macam duduk di Mekah juga. Duduk dalam hotel sedap dengan tandahnya kena beratur panjang tu. Tak boleh kanduk Jadi maknanya lalu dia telefon on the spot. Masa tu selalu dia telefon kepada menteri tu. Apa ni lagu ni dia terkejut apa ni lagu ni mana katanya mana Jadi orang lain habis bakat tengok dia terkejut dengan perangai dia tu. Orang ni nak rakyat kata tak tahunya dia bukan jahil hok tolak je sebenarnya jahil tu bahasa Arab jadi orang Melayu tak boleh kalau kata jahil ni dia sangat sensitif tapi kalau kita kata tak tahu hok itulah mana jahil lah tu jadi kerana tak tahunya dia tak tahu suasana dengan sebab dia tak boleh nak sabar hok orang sudah mendapat maklumat awal bila ada siapa dia tengok kamu memang daripada rumah orang duk rakyat lagu ni dah jadi dia boleh sabar. Kalau dia tak boleh nak sabar dia tak pergi mula lagi. Malah bahasa dok pergi biar susah lagu dok. Jadi maknanya sama lah. Makna Nabi Khidir sudah memberi nasihat kepada Nabi Musa AS. Mu tak akan sabar ni bahagian mu tak tahu bukan masuk dalam mu tak ada ilmu mu ilmu zahir benda bahagian ni Tuhan tak ajar kamu tu itu sajalah Tuhan nak tempelak sebab Nabi Musa kata bila ditanya siapa dia orang paling alim mana dia dia mengaku jadi itulah ada teguran yang orang panggil daripada Allah Taala tak boleh mengaku maknanya kerana mana fawqa kulli dhi ilmin alim di atas tiap-tiap yang alim itu ada lagi orang yang lebih alim yang tentunya ialah Allah Subhanahu Wa Taala jadi dalam jawapan dalam banyak-banyak cerita tu dia menebuk perahu kemudian orang panggil apabila dia bertamu kepada satu kampung orang kampung tu tidak sudi
Tetapi begitu orang panggil ditolongi pula orang panggil ni buat sesuatu kebaikan untuk kampung tu ni. Tu. Jadi maknanya ketika memberi penjelasannya ada dua. Orang yang pertama ni dia fa'aratu an a'ibaha. Dalam penjelasan dia ni tentang perahu itu, aku menghendaki bahawa aku menaibkan akan perahu safinah itu. Aku menghendaki iradah aku. Dia sandarkan iradah itu kepada dia. Fa'aratu an a'ibaha. Tetapi ketika memberi penjelasan menyelamatkan orang panggil dinding yang di bawah itu ada harta bagi yatimah ini, dua orang anak yatim. Lalu ni Nabi kita menyebut fa'arada rabbuka an yablugha asyudahuma. Maka menghendaki oleh Tuhanmu an yablugha, menghendaki balik kedua kanak-kanak anak yatim ini. Itu ialah iradah Allah Taala sebab benda molek. Jadi dia isnadkan iradah tu pada Allah Ta'ala. Tapi ketika menyatakan nak menaibkan akan safinah, dia isnadkan iradah itu kepada diri dia sendiri. Itulah dia panggil at-ta'adub. Mana orang panggil para kekasih Allah Ta'ala, beradabnya para kekasih Allah Ta'ala dengan Tuhan mereka. Jadi itu adalah ayat-ayat yang cover yang backup lah kepada ayat teras dia, ayat sana. Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Tapi hok berkecek lain lah pula. Hok kita berkecek ni. Hok kita berkecek. Hok kita berkecek ni lah. Mana hok kita berkecek ni lah. Betul dah lah ni. Hok hakikatnya ni. Hok ni hok ayat syariat. Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Inilah ayat yang kita kena berkecek. Itu kita kena pakai syariat. Pakai syariat seperti kita sudah ceramah apa-apa yang baik itu daripada Allah Taala, yang kurang yang salah tu daripada kelemahan diri hamba sendiri. Itu adab kita dengan Allah Taala. Hakikat dia kullum min indillah. Katakan ya Rasulullah, makna kullun min hasanatin wa sayyi'atin. Kullun itu isim nakirah. Syamil melengkapi hasanah dan juga dua tu je. Hasanah juga sayyi'ah. Min indillah daripada sisi Allah Taala belakang. Tapi tak bolehlah kita sebutkan benda yang hakikat tu dia akan jadi fitnah. Dan dia panggil jadi fitnah masuk dalam bab hubungan kita dengan Allah Taala. Tak comel. Tak usah kata Tuhan ni hok makhluk ni pun kalau raja saja pun kita tak boleh dah. Nak kata tak apalah sama-sama kita ni, kita berkecek ni. Tapi mana adabnya kena kata ni, tak boleh kata sultan duduk tengah makan. Siapa dah masuk dalam jabat duduk makan dulu. Makan mana tak boleh. Tak kena dia mengkecek makan apa pula. Tak kena tu dia mengkecek apa pula. Tak boleh kata makan. Lepas tu santap. Tu maknanya yang sesuai dengan ni. Tak boleh kata nak duduk mandi, kena kata bersiram, kena kata beradu itu makhluk Dan tak bolehlah kita panggil mentaka saya kita agak Dia tu wakil ni, panggillah dia YB. Dia tu ustaz Dia jadi ustaz dah. Dulu tak apalah kita panggil mak Depan sama-sama depan sama-sama kita panggil lah mak, se apa Tapi bila ada orang lain kita kena panggil dia ustaz. Tu kehormat dia tu kita kena jaga moga saya kita saya aku yang berhormat tu wakil, moga saya aku betul saya mung tapi moga kena tunjuk ke kehormatan makna di depan orang lain sebab pada pandangan orang lain dia tu maknanya hebat besar pada pandangan mana biasa sekalipun tu ini ke pula Tuhan tu maknanya hukum dia haram. Kita isnadkan perkara yang tidak molek itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan dikatakan tafriq dia. Tafriq pada kata maka tu maka tafriq. Maka tu dia terjemah daripada huruf fa dalam bahasa Arab, sebagaimana huruf fa tu pun macam-macam jenis. Maka bila diterjemah kepada bahasa Melayu pun maka tu macam-macam lah. Maka jawab syarak, maka tafra'iyah, maka fasihah, dan maka waibok pun ada juga dia pergi kat tu lah jadi maka sini panggil tafriq pada kata mana jangan dan jikalau dan segala perkara yang jahat dan meluak-luak yang diluakti itu, dan jikalau adalah ia sekaliannya itu, maka jangan disandarkan tafriq pada tu, jangan disandarkan kepada. Maka tafriqnya macam mana? Maka jangan dikatakan bahawasanya segala bahawasanya tak ada lah domir tu domir al-hal wa sya'an. Tu kita bila kita dah biasa mengajar orang awam ni, kadang-kadang kita kurang mana memberi penekanan lah kepada domir tu. Tapi kalau orang-orang pondok tu memang dia tuntut sangatlah domir tu Tapi saat ni kalau macam Minhajul Abidin hok jauh itu kalau kita bandingkan naskah agak banyak
Dia jadi, bila jadi kejawi dia jadi banyak domain. Sebenarnya dalam hok asal tu dia asal dia tak ada domain. Tu. Aku kena pandai-pandai adalah situ ni. Kita kena buat domain mafhum. Jadi maka jangan dikatakan bahawasanya segala yang qabih, yang huduh, yang qabih mana perbuatan jahat, perbuatan maksiat, benda-benda dan syurur mana kejahatan. Dan kufur itu kemuncak dia kufur lah. Jangan kita katakan semua itu dengan kehendak Allah. Jangan kita sebut. Jangan kita kata hukumnya haram. Tu. Patut bukan kehendak dengan kehendak Allah. Memang dengan kehendak Allah Ta'ala. Tak boleh kata. Dia kita sama-sama manusia pun dia ada juga. Jangan sebut biarlah. Sama-sama pehel lah. Jangan duk sebut. Benda tu jangan sebut. Tu. Sepertilah kita kata benda-benda yang istiqbah. Benda-benda yang istiqbah tu benda yang menuntut keji, makna kita sebut jadi keji. Macam sebab itulah orang Melayu kita dia sebut, dia buat, dia makna dia sebut satu perkara kemaluan. Tu kita faham dah tu. Supaya tidak keji kita sebut. Kalau kita sebut benda tu betul-betul keji bagi orang yang menyebutnya dan orang yang mendengarnya. Orang yang tak ada murah tak apa, ya buat sehema ya keceknya. Nasi makan air minum dia kecek ni menyapu semua Maka kalau kita membiasakan diri kita dengan menyapu, mencarut, jadi tak ada lah. Dia akan hilang orang panggil bakat, orang panggil perasaan, zauqus saling tu dia akan hilang. Maka kita tak mampu lagi merasai bahasa-bahasa yang halus, yang manis. Jadi tak sedap dia tu. Dia orang biasa kecek huduh, mencarut, menyapu ni, dia tak sedap kalau tak menyapu. Dia nak sebut benda yang biasa-biasa je. Dia kena masuk juga, kena selik juga. Kena celah juga dengan menyapu. Kalau menyumpah menatai buruk, kalau tak berubah perkataan menatai buruk, dalam ayat dia tak sah. Macam masuk ke setengah orang tu kalau tak habis supik aja nama tu dalam tu maknanya tak sah masuk ke dia Jadi kalau tak dimasukkan benda tu dia makannya dia tak sedap kan. Tapi kalau orang ajar dengan tak masuk aja nama tu gapo dengan tidak banyak sangat gagal bolehkah kita Allah tak boleh nak makan Dia sama-sama doktor daripada Burma. Ada lagi kau di sini wallahu alam lah. Tu lama dah. Dia kerja sama-sama kerja di USM. Panggil pok-pok kita semua ajak buat mi hong su. Balik kuliah dekat pakat dengan kepala ngepek. Tak rasa apa satu. Nak ayat dia patah makna tak dia tak mani tidak. Tak ada kecapai supaya kedar itulah mungkin dia jaga jaga gagal apa jangan banyak Jadi kalau kita dah biasa dengan orang panggil ajar mani kita tak sedaplah tawa-tawa. Kalau kita ajar dengan tak hawa-hawa mani halah gitu sedapnya. Ya kalau mani leping juga tak boleh gigi dah logah nak motor tu. Jadi semua tu mana hakikat perlu dibezakan hakikat dengan syariat. Hakikat tu benda yang semestinya pada i'tiqad sahaja. Ada juga benda-benda hakikat tu boleh disorehkan, ada bukan semuanya. Dia banyak benda-benda yang haqaib, mana benda yang hakikat boleh disorehkan sebab dia tidak ada mudarat. Kalau seumpama ini dia tak boleh disorehkan kerana dia mudarat. Jadi jahat dengan tak molek Dan sebab itulah faham Mu'tazilah itu setengah daripada hujah dia Dan ini ana pernah baca ada satu buku yang ditulis oleh Abdul Kalam Ahzab daripada ulama India tentang dialog di antara Aristotle. Ini orang panggil ahli-ahli falsafah lama Yunan dengan anak murid dia tidakkah Tuhan itu baik? Ya, Tuhan baik. Jadi kalau Tuhan ni baik bermakna apa yang datang daripadanya semuanya baik-baik belaka. Sebab kalau ada benda hak tobik daripada benda tak baik, mana Tuhan pun tak baik juga. Jadi rupa-rupanya Mu'tazilah ni baru je. Ahli falsafah gerik ulama dah jadi boleh jadi dia terambil hak tu pun boleh jadi Mu'tazilah pula ketulah maknanya dia nak jaga image Allah Taala. Maknanya ada kalau Tuhan kandung benda jahat, makna Tuhan ni jahat jugalah begitu jadi maknanya dia nak jaga hak tu tapi sebenarnya dia tak khabar mudarat fasad yang lebih besar lagi. Dia fasad yang lebih besar lagi. Kalau begitu qudrat Allah Taala tidak muhit mana latah dan ada kejadian-kejadian bukan dalam terkeluar daripada kehendak Allah Taala dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita kira kejadian dalam ni mana banyak orang baik dengan orang jahat. Banyak jahat. Orang Islam dengan orang kafir mana ramai? Ramai orang kafir.
Selain daripada agama Islam, sebutlah nama agama gapo pun semuanya agama kufur belaka. Nah, hak orang Islam yang faham Islam dengan tak faham Islam, yang belajar, yang ada ilmu tentang Islam dengan tak ada ilmu, mana ramai? Ramai tak tahu, tak reti, ramai hok jahil. Kemudian hok yang berilmu ni, hok yang beramal dengan tak beramal, mana ramai pula ni? Ramai yang tak beramal, hok beramal sik, yang beramal tu pula yang ikhlas, beramal dengan ikhlas dengan tak ikhlas. Ramai tak ikhlas daripada ikhlas. Akhirnya saringan demi saringan, tinggal cumuk manu ni. Tu. Jadi kalau begitu, kat mana hok jahat-jahat, hok banyak hok jahat daripada hok baik. Mana hok tu buat sikit berdoa ya. Tidakkah itu fasad mudaratnya lebih besar? Ke maknanya tu buat dengan kehendak dia, mana perbuatan jahat. Tapi di sana perlu diketahui ada tambihun. Tambihun suatu maklumat yang terlepas pandai. Apa dia? Yang itu beri kepada kita hamba ikhtiar dan juga kasab. Itu perlu difahami. Jadi Mu'tazilah lagu itulah faham dia ni. Sebab tu dia maknanya dia tidak isnadkan kehendak dan perbuatan Allah Taala pada perkara yang baik, perkara yang jahat. Kerana nak jaga nama Tuhan lah saat ni. Tak menasabah lah dia kata ni. Tak okey Tuhan buat mengandung benda jahat ni. Memang kita fikir sekaligus pun apa macam kena betul lagu tu. Nah. Jadi seperti tiada dikatakan ia yang menjadikan yang luak-luak, maknanya tak boleh kita kata Allah Ta'ala yang menjadikan benda yang luak-luak, benda yang keji-keji. Benda keji-keji kita kata tahrik ke berapa ke misalnya, tak boleh. Dan kera, tak comel dah sebut kata tu hewat kera tu ni. Dan babi, tu lebih jelas lagi. Jadi kata kera tu hewat kera tu, tak comel dah. Sebab kera ni simbolik kepada binatang yang banyak unsur-unsur negatif. Berbanding makna positif. Jadi mana babi, tu lewat babi tu. Pak kalau orang tanya, budak-budak tanya ni. Babi tu Tuhan buat kau ni. Tu nak jawab lagu mana ni. Jadi tak boleh kita kata Tuhan lah buat babi tu. Muduk gelebek huduh gitu tu Tuhan tak boleh. Lepas tu nak jawab lagu mana? Dan jangan disandarkan bagi satu nama Allah. Sama ada Allah ke Ar-Rahman ke Ar-Rahim ke ni. Tuhan Rahman itulah yang buat ni. Benda tak molek tu. Tak boleh. Daripada segala namanya nama Allah Ta'ala kepadanya kepada Allah Ta'ala. Tak boleh. Mana segala namanya kepadanya kepada perbuatan yang luar, yang keji itu. Dan tetapi dikatakan, cara nak jawab dia ni. Ulama kita ajar dah ni. Dikatakan Allah Tuhan yang khaliq bagi segala yang maujudat. Allah Ta'ala menjadikan segala sesuatu. Maujudat benda yang ada dah. Maujudat ni kena benda yang ada dah. Maujudat. Allah Ta'ala menjadikan sekalian yang maujudat. Sekalian maujudat yang sudah ada dah. Ataupun sekalian mungkinat, sekalian perkara. Allah Ta'ala menjadikan semua perkara. Segala perkara. Cukup dah. Lepas tu, babi ke masuk dalam jumlah tu lah. Tetapi tidak perlu disorehkan. Tidak perlu disorehkan. Sebab apa? Membawa kepada tak comel. Kita sandarkan benda yang tak elok itu kepada Allah Ta'ala. Walaupun hakikatnya begitu. Lama pergi iktikad serupa asabaka agak nyanyi lah. Punuh lah. Itu nak kepada belajar tu. Yang setengah orang tu dia memadai membaca kepada dia. Tarjumah Al-Quran. Maka masuk dia dalam telaga buruk. Nyanyi kepada dia. Masuk telaga buruk lah nyanyi nak ni. Sebab ni terjemahnya macam mana? Malaikat terjemah itu mentafsirkan. Terjemah tafsir. Dia sebenarnya terjemah dalam ilmu ulumul Quran haram terjemah, tak boleh terjemah. Al-Quran tidak boleh diterjemah sebab mana-mana bahasa dia tidak akan ada boleh mana satu perkara. Sebab terjemah maksud dia ialah salin bahasa. Secara literal, secara harfiah. Maksudnya ialah mana satu kalimah kepada satu kalimah. Mana boleh? Sebab Al-Quran itu ialah kalamul mujmal. Perkataan yang mujmal. Yang ada tarjemah tafsir. Kalau dikatakan tarjemah sebenarnya tarjemah tafsir. Itu dalam ulumul Quran adalah. Kalau kata belajar ulumul tafsir, ulumul Quran hutul ada tu. Itu makna tarjemah memang haram, tak boleh. Yang dipanggil tarjemah itu tarjemah tafsir. Macam ni tafsir Rahman, tafsir sikit-sikit. Maknanya tarjemah secara mafhum. Tarjemah secara mafhum ini dia ada risiko bahaya juga takut salah mafhum. Mana kita perasa mafhum dia lagu ni pada hadap pun tu bahaya juga Walau macam mana pokok kita ni bukan mufassirin kita ni boleh faham tulisan mufassirin itu dah alhamdulillah. Boleh kita tafsir alhamdulillah. Nak tu tafsir pun tidak, tak boleh.
Kalau nak tafsir tu banyaklah, banyak alat dia, alat perkakas. Arak saja di ilmu Arabiah pun mana dah 14 ilmu itu mana ilmu Arab saja tu. Jadi maknanya dengan kita lah ni kalau mengaji ilmu Arab kat nahwu sarah. Teri paling lebih sikit balaghah, mantik. Tu tak ada ada mana nak mengaji lagi hemoh, tak ada hemoh ilmu badai apa ilmu badai atau ilmu arut tak apa, ilmu arut tu bab syair tapi molek jugalah maknanya tujuan dia untuk kita hafalkan bait-bait syair khususnya bahar rajaz ni sebagai raful astar. Jadi maknanya sebab aja nak hafal tu biar orang panggil jadi nasyat mana rajin. Tapi sekarang pelajar-pelajar ilmu pun banyak duk menyanyi lagu-lagu arti-arti dah Jadi lagu-lagu rajah ni pun dah tak jadi perhatian jadi dah jadi banyak ni berdikir, kita kelatih berdikir lagi jadi hak tu lebih sedapnya jadi tujuan ulama buat ilmu arut supaya ada dia cipta ridhan maknanya irama-irama rentak-rentak supaya kita boleh bacakan dia tu dengan cara berlagu itu menjadikan kita jadi rasa gemar tapi dah semua itu sudah terkalahkan dengan kehidupan zaman moden kita sekarang Jadi tidak boleh kita sandarkan benda tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dikatakan tetapi itu maksudnya bahkan. Dia bahasa makna bahkan. Bahkan dikatakan Allah Tuhan yang Khalik itu dipanggil istidrak. Dikatakan Allah kerana tetapi itu makna istisna dia beza sikit tu. Dikatakan Allah Taala Tuhan yang Khalik. Khalik mana yang menjadikan bagi segala yang maujudat. Tiada suatu yang maujudat melainkan dengan iradatnya. Tu ayat nun. Tidak ada suatu benda yang ada maujudat, tidak ada suatu benda yang ada melainkan dengan kehendak Allah Taala berlaku. Tak kira hak baik ataupun hak jahat. Tu. Dan seperti dikatakan baginya yakni milik baginya barangnya di dalam 7 petala langit ila akhir wallahu subhanahu. Sikit lagi. Habis. Dan seperti dikatakan baginya bagi Allah Taala yakni milik baginya bagi Allah Taala barang yang di dalam 7 petala langit dan barang yang di dalam bumi 7 lapis bumi semua milik Allah Taala. Walillahi ma fis samawati wal ardi. Mana milik bagi Allah Taala apa yang di dalam langit dan juga bumi. Jadi milik Allah Taala bermakna kejadian yang dijadikan oleh Allah Taala, makhluk bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jawab secara umum gitu. Tak boleh kita spesifikkan makna, kita tentukan makna Allah Ta'ala lah yang menjadikan babi. Tak boleh. Itu sangat keji. Kerana orang panggil babi itu adalah simbolik kepada babi binatang yang keji. Secara nasnya dan secara logiknya. Logik akalnya dan secara tabiatnya. Yang kita lihat adabnya makna kita tahu berlaku. Sifat-sifat yang ada pada dia. Dan tiada boleh dikatakan baginya dan tiada boleh dikatakan baginya Allah Ta'ala milik bininya. Bininya dan anaknya. Kalau munasabahnya. Itu makna bininya dan anak kerana memberi waham yang demikian itu. Memberi kesamar lah maknanya. Jadi Allah Ta'ala kuasa segala mana bininya dan anak kerana memberi waham sekalian itu. Inilah kata Imam Ghazali yang sebenarnya mazhab ahli sunnah. Inilah jalanan yang telah dilalui oleh al-sunnah wal jamaah daripada dahulu qadiman wa hadisan dan sehinggalah pada zaman kita sekarang ni sepatutnya begitulah ijra'nya maknanya tak perlu lagi kita konak-konak ke lain mana ada dah jalan yang telah dirintis oleh para alim ulama dulu tapi bahasa dia dah manusia ni orang panggil zaman kita sekarang ni dah begitu dah menjadi sangat terjebak dengan orang panggil perbahasan, perdebatan yang tak berkesudahan tentang perkara yang telah ulama dah menjawabnya dah ada dah dia pun muqarrar dia tapi tetap saja orang tu begitu mana masing-masing suka orang panggil nak memenangkan diri dan menyalahkan orang lain dan Imam Ghazali mana munazarah ini maknanya pada dasarnya dia tidak baik kerana dia akan Imam Ghazali kata itu adalah penyakit yang semata-mata yang menjadi punca kepada banyak penyakit hati. Tetapi ada kalanya dia jadi wajib ketika terdesak keperluannya jadi wajib. Maknanya benda tu maknanya orang panggil terjebak kita dengan orang panggil medan ini maknanya itu menyebabkan kita terdedah kepada banyak perkara yang bahaya.
Kerana orang bila berdebat mula-mulanya ni molek lagi ni tujuan dia ni nak mempertahankan kebenaran ni. Tapi akhirnya dia akan jadi hazun nafsi. Makna balik kalau dia tu nak orang dia orang panggil akan timbul masalah riak, ujub, mana takabur ni. Pelakon orang ni. Dia orang balik kalau pun dia akan orang panggil seram peribadi pula. Nah, dia akan jadi begitu. Nah. Dan apa yang kita lihat orang yang berdebat berbahan ni tidak berkesudahan. Nah. Sebab tidak ada siapa-siapa pun akan mengaku kalah. Tak ada orang yang akan mengaku dia kalah. Oh, saya serang ada awak menang kalah. Tak ada. Nah. Itu hanya perhatian dan penilaian orang, audience saja. Nah. Dia kalau orang tu berpihak kepada dia kata benar ni dia kata benar 50-0 dia kata ni berpihak kepada B dia kata benar B ni itu persepsi saja ni tanggapan ni ya ada benda perlu dipertahankan tu tak dapat tidaklah kena ada seseorang yang bangkit orang yang berwibawa orang yang benar-benar mampu ni untuk mempertahankan kebenaran dan memanglah maknanya dalam kehidupan kita sekarang ni dia sebagaimana zaman dulu macam Mu'tazilah tu dia duk lontar-lontar faham-fahamnya sesat. Jadi ulama terpaksa bangkit. Sebagaimana timbulnya ilmu akidah tauhid ini sebagaimana makna wira Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maknanya makna Hasan Abu Hasan Asy'ari gitu ni. Tu. Makna terpaksa bangkit untuk mempertahankan orang panggil tanggap ataupun etikot-etikotnya salah yang terlalu. Zaman kita sekarang ni macam-macam. Zaman kita sekarang ni ialah media sosial. Nah, alamanya ini. Ini satu orang panggil medan yang sangat orang panggil tidak ada limit, tak ada had. Semua orang boleh berkecek, semua orang boleh berkata apa-apa, semua orang boleh beri pandangan. Nah. Dan mereka rasa pandangan mereka tu betul. Nah, yang tidak ahli agama pun berani untuk membicarakan hal agama, termasuk bab hukum hakam pun dia berani setuh juga. Nah. Maka jadilah orang panggil cacar marbanya pada alam ini. Jadi kalau ada benda-benda yang maknanya orang panggil sebelum benda tu jadi merebak, jadi benda-benda yang jadi virus atau penyakit, benda tu perlu dibenteras. Jadi benda-benda yang sudah zahir pada zaman kita sekarang itu, makna hak zahir tu macam Islam liberal tu memang dah zahir lah. Isu-isu yang dia angkat seperti masalah Al-Quran. Mu'tazilah juga mengangkat isu Al-Quran dan menjadi satu fitnah yang sangat besar, fitnah khalqil Quran. Islam liberal juga dia ada satu isu yang dia angkat, dia panggil edisi Quran kritis, iaitu di Indonesia oleh orang panggil jaringan Islam liberal JIL dengan orang panggil perintis kepada Islam liberal mana pada awal tahun 70 Datuk Dr. Nicholas nama dia. Dialah orang panggil yang merintis. Kemudian sapa kepada Malaysia. Tapi dia jaja kot universiti wacana forum di universiti pensyarah daripada Indonesia diberi peluang jadi akhirnya bila boleh mana semakin dia tu berani sehingga kan ada satu demo itu maknanya Al-Quran itu dilepaskan daripada tangannya ke bawah untuk dia tu support dengan kitab-kitab biasa aja. Tidak ada kehormatan yang kita nak ambil Ismail ni. Apa kejadah dia kata benda tu biasa support buku-buku lain lah. Tak sekira orang Arab lah orang Arab tu ni maknanya dia buat lapik punggu pada kitab-kitab ni tu tak sekira lah. Itu lain pula, bukan dari segi sudut faham itu dari segi sikap orang panggil. Sikap dia tak rasa inzah macam kemarin lah Masya Dok Fatani apa dia berpindah kepada Taif. Orang Arab ni dia rasa kearaban dia tu tentu dah dia masuk syurga. Nabi orang Arab ke aku minat kuda, Nabi minat kuda apa main kereta Jam-jam dulu kita duk pakai kereta perontor sagar mana munggah kereta lama banyak beki biasa pergi kedai apa main ni. Dia minat kuda, dia kata kita minat kuda, Nabi minat kuda Jadi kita tengok zahir dia tu jelah kita tak tahu semaya banyak gapo jadi maknanya begitulah Jadi menandalkan kepada benda-benda yang orang panggil idafi begitu itu bukan itu salah lah. Sedangkan benda yang umdah teras dia qawaiduddin semaya hok himperon mana semaya tu hok teras Jadi minat kuda, Nabi minat kuda itu idafi dia panggil Jadi kalau teras ini tak ada macam mana nak pergi hak tu idafi hok sampingan saja tu. Dia terasnya nasi nasi patut lain-lain maknanya orang panggil air tu diesel tu makna sampingnya tak ada pun tak apa
Orang tak kata pun tak ada dessert ni. Lon ni jadi dessertnya. Yang dulu tak ada dessert ni. Pakai sudah dengan nasi. Sudahlah ni. Tu. Kalau pun ya buah kan ada lah. Buah dakung ni. Dan tu tak boleh maknanya yang maujud itu melainkan yang maujudat melainkan dengan iradanya. Maksudnya ini itulah jalanan yang sebenar mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Su'ila radhiyallahu an ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Faqala Syekh al-Muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mana ni? Kau surah 19 lama kita tinggal. 19. Jadi kalau dulu kitab Balaghah yang jadi anak tiri sebab dia kitab yang ketiga ni. Jadi sekarang kita baca dua buah kitab ketiga habis dah. Jadi dia lah pula jadi anak tirinya ni. Jadi memang bahasa dia lah tabaan. Memang bahasa dia dah ni. Dah anak tiri gak lah gitulah. Makin ngakicak-kicak gitu jelah. Tu. Anak sebenarnya anak emahnya. Jadi muka surat 98 pada kata mana tengah weh? Bawah sikit. Bagi yang ketiga tafarrada. Qala Ibnu Salah. Qala Ibnu Salah tafarrada bihi Abu Zukair. Kalau kita itu baca dengan wazan tasghir. Kalau baca dengan wazan biasa-biasa nak jadi ke zakir naik. Jadi Abu Zukair, takut ayah kata ayah kepada zakir naik ni. Ni Abu Zukair, baca dengan wazan tasghir. Dia nama ni ikut tu dia lah. Dia nak baca lah ke mana? Sebab itu boleh baca zakir, boleh saja. Kita tak boleh nak condemn, nak kritik. Tak kena baca Zukair, tak boleh. Tu dia nak letak Zukair sebab makna dia sama je, cuma hak tu wazan tasghir ni. Wazan tasghir itu dia akan memberi infak kesan makna lataif, makna latif lah. Mengikut keadaan. Macam bunaya, anakku saya, awe ni. Kalau ya bani anakku ni. Ataupun macam abah. Abah dia mana yang terbaik? Abi, ada setengah orang macam Ustaz we Abi ke? Abi ni. Mana afdal Abi dengan abah? Wali. Itu sa'i. Dia abah tu ni. Abah tu maksudnya ya abati. Itu dalam ismuning. Anak belajar ismuning. Jadi ya abati dia ada ya abi makna ya abati dia hazaf haraf munada dan hazaf ya mutakallim. Abati, abah. Jadi tak ada. Jadi abah. Abah maksud dia apa? Wahai bapakku. Kalau abi ni ayahku. Jadi dengan nada huruf nida itu dia memberi kesan lebih auqa'u fi nafsi lagi. Kerana dia orang panggil menarik penahanan wahai bapakku. Begitulah makna dia nya. Sebab gini, sebab ada orang kata oh nama abah, abi ni abah ni. Jadi mana panggil abi pun kita tidak murih pada orang. Tapi ayatnya makna lebih. Tapi oleh kerana tak tahu tu kita salah letak nombor lah ni. Qala musannif rahimahullah taala qala Ibnu Salah, ini guru Imam Nawawi dalam ilmu hadis. Tafarradadan adalah ilmu mustalah hadis, maknanya orang tawakuf kepada kitab Ibnu Salah akhirnya. Itu ada dah dalam mukadimah kita. Jadi hak dulu-dulu tu dia macam fiqh dah. Macam fiqh tu maksudnya perlu dia kita Minhajul Talibin Imam Nawawi. Walaupun Imam Nawawi dia ada juga alur yang lain macam kitab Raudhah. Kitab Raudhah ni jaga orang belajar ni. Dan kita juga ada galur maknanya Abi Syuja' misalnya ni. Itu benar juga. Tapi perdu dia ialah Minhajul Talibin. Kita arak ko makna ikhtisar syarah. Minhajul Talibin ni disyarah, diikhtisar. Macam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, mana dia ikhtisar Minhajul Talibin. Dia buat Manhajut Tullab. Kemudian dia syarah pula jadi Fathul Wahhab. Tapi dalam Fathul Wahhab tu dia ambil qaul-qaul yang mu'tamad. Dalam Minhajut Talibin tu dia ada banyak qaul, ada as-sali, as-sani, as-sanis, as-salis.
Siapa asalis nah. Kadang-kadang ada Arabic. Nah, sebab tu orang belajar Fathul Wahab dia bilang hak tu muktamad saja ni. Makna qaulnya muktamad. Jadi perdu nak ayatnya kitab Jawi kau Arab ni. Perdu dia kitab Imam Nawawi. Tapi kalau hadis ini ni orang tawakuf dia ada satunya ialah Al-Iraqi. Nah, yang keduanya dalam bentuk huraian. Biasa itulah kitab Ibn Salah ni lah. Jadi kata Ibn Salah tafarrada bihi Abu Zukair wa huwa salihun. Ini merujuk kepada hadis yang sebelum daripada ni. Hadis yang sebelum daripada ni qala qulul balha bitamri fa inna ibna adama idza akalahu ghadiba syaitan. Jadi kata Nasa'i hadis ni mungkar. Kita masih lagi berada dalam tajuk hadis syaz dan juga mungkar. Jadi maknanya Nasa'i kata hadis ni mungkar, tapi kata Ibn Salah tafarruq maknanya bersendirian dengannya dengan hadis oleh Abu Zukair wa huwa salihun. Salihun lil ihtijaj. Salihun ni tidak dhaif lah. Salihun tu dia ada perkataan lagi akan datang muka 100 lebih. Dia panggil maratibi ta'dil wa maratibi tajrih. Macam mana kita nak kenal orang panggil orang tu tersangat dhaif ataupun dhaif sikit-sikit je. Tersangat adil. Maka di sana kadzab. Tu. Jadi kalau salihun ni patut boleh dah kalau orang masuk kan jadi kan jadi nasi arak ke buat jadi dah tapi kita dengar tu macam ada tekuk ni jadi ya faham lah ni kok tengah makan tu dia tak faham sebab dia sengat ni menggo nasi arak ni guna beras basmati tu dia lambat kenyang dia tak ada kanji ni tu yang kita tu jadi nak tambah ni jadi hok tu yang masuk dia nak nantilah komentar daripada orang makan ni. Macam ni lah, macam buka puasa wak talih dah tahu ni buka puasa wak talih ni. Tu biasa dulu wak talih, pakak wak gis talih sore. Jadi orang tino dia duduk duduk tepi luar balas ya. Nanti tengok bekas dia. Lepas tu dia tanyalah, nak pergi simpan tu lagu mana ni. Jadi kalau kita puji kat dia puas hatilah ni. Tu maknanya makan ni dia pula ni. Jadi tak apa habis banyak pun ni. Habis kos banyak pun tak apa ni. Tu. Jadi salihun makna patut dah. Patutnya boleh diterima dah. Tidak dhaif lah. Tu salihun. Tapi tafarrud, kita kena ingat tafarrud. Walaupun dia soleh, tapi bukan soleh dalam bab agama ni. Soleh dalam bab riwayat. Soleh dalam bab riwayat. Dia ada perkataan-perkataan macam bahasa kita pun ada juga ni. Tak masuk buku tu, apa maksud dia ni? Tak boleh nak pakar dia tu. Tak boleh nak pakar tu apa dia? Dia berjuruh kat dia tu, berjuruh kat dengan nada suara yang berbeza-beza, maksudnya bukan berjuruh, tak berjuruh lah. Berjuruh kat dia tu. Berjuruh dia ni tu. Tengoklah. Bahasa masing-masing pula ni. Jadi kategori orang tu makna dari segi ta'dil dia tu secara mana. Jadi salihun makbul, boleh terima. Tu. Jadi kata Ibn Salah makna dia tu salih lakinnahu tetapi akan tetapinya Abu Zukair ini lam yablugh, tidak sampai ia mablagha man yuqbalu tafarruduh seperti al-Imam Syafi'i. Tidak sampai akan tempat sampai mereka yang diterima tafarrud dia. Kalau dia bersama dengan orang lain tak ada masalah. Tapi kalau dia seorang aja riwayat hadis itu orang tak terima. Orang tak agak juga kalau dia seorang. Tapi ada di sana orang yang yuqbalu tafarruduh. Orang yang diterimakan akan tafarrud dia. Walaupun dia seorang sekali. Seperti kita kata hadis sunniyah Ibnu Umar, Sayyidina Umar. Tafarrud. Tapi seorang Sayyidina Umar ni 1000 orang lain pun tak padai lagi ni. Seorang Imam Syafi'i ni 1000 orang lain tak padai lagi. Seorang Imam Syafi'i dengan usia 53 tahun. Tapi apa sumbangan dia? Kita pun juga dah mencecah homo tu hampir-hampir tapi apa dia kita sumbangan kita pada agama Islam, kepada umat Islam. Sumbangan kepada diri sendiri pun tak ada. Ada juga apa dia penyakit. Bahasa tak malunya muka kita pinjam comel daripada Tuhan lengkap kaki. Pelokeh balik ke Tuhan tak ada kaki. Kena kekat kaki lah kecil mani tu. Sebab itulah orang benar-benar orang panggil ada maqam ihsan. Ini dia dia fikir tubuh aku ni bukan aku. Ada setengah-setengah orang ikut aku, tubuh aku, rambut aku, gaun aku semua ni ikut aku ni.
Jadi maksudnya ialah ni, kita kecil lagi tu kita tak khabar. Bukan hak kita. Ni, kita tak boleh buat ikut kita. Ni, kena buat ikut Tuhan. Ni. Jadi ikut Allah Taala mana izin kita hak diharuskan tak apa ni. Tu. Jadi maknanya ni, maknanya orang yang dianya orang panggil ada tahap mana soleh walaupun dia soleh tapi lam yablugh mablagha man yuqbalu tafarruduh. Jadi ni orang-orang yang kuat ni, dia contoh dia bandingnya dia mudah je ni. Dia kita kata seorang tu dia ni lah gagah, dia kuat gagah, tapi kalau dia seorang nak akak tak gerak ni. Dia kena dua orang bergabung dua orang. Begitu juga dua lemah, sama-sama lemah, tapi bila jadi dua orang seorang mana lemah, tapi bila dia bergabung dua tu, gabungnya dia, kombinasi dia tu dia akan jadi kuat. Dia boleh akak sekurang qadar, mana kita kata 80 kg boleh akak dua orang tu. Kalau seorang tak boleh akak. Hok gagah ni mana 200 kilo boleh akak ni. Tubuh halus ni, gagah. Tu dia panggil man yuqbalu tafarruduh. Gagah seorang-seorang dia. Jadi gagah di sini ialah dari segi fiqh dia tu, dari segi agama. Dia dua. Ni kat sini dari segi agama din dan juga orang panggil riwayat mana adalah itu dalam bab dianah. Yang kedua segi tauhid, power ingat dia. Walaupun dia seorang dianah, orang ada agama. Mana orang yang kepercayaan. Ni, orang yang amanah. Bukan parti amanah, tapi dia orang amanah ni. Tapi dia lemah dari segi memori, lemah dari segi tak boleh nak terima. Dia tidak belok ni, tapi ni kemampuan dia, maknanya dia tak mampu. Ada orang yang dobik, power dobik, tapi dia orang panggil kurang dari segi dianah. Maka bila-bila masa saja dia boleh khianat pada pemberitaan dia, maka ni tak boleh terima. Jadi gagah orang panggil rawi itu iktibar dua perkara ni. Dianah dan juga orang panggil dobik dia. Ni sama ada dobik dada, dobik kitab. Dobik kitab tu maksudnya bila dia dengar daripada tu dia salin selalu. Dia memang ada perangai dia begitu. Bila dia dengar guru membaca hadis dia salin selalu. Apabila orang tu dah reputasi dia begitu, rekod dia begitu, maka dia telah dikenal pasti sebagai orang yang bila dia orang panggil dengar guru membaca hadis dia akan catat selalu. Tu. Jadi setengah-setengah pelajar tu kan tak ada dobik ke apa biar pas ni balik pondokan dobik ni. Mungkin panas-panas lagi ingat lagi lah ni konon-kononnya. Padahalnya bila dah orang panggil balik pondok ni tak ada dah. Supaya ni zaman dulu ni masa mula-mula tahun 90, awal tahun 90 masa tu di pondok Batu Tumbuhana berpindah hijrah daripada pondok Sungai Dia ke pondok. Masa tu orang duduk tengah gila mengaji dengan tali kaset. Internet tak ada lagi masa tu. Ni. Internet tak ada lagi 90 ni. Tak ada lagi. Kalau ada pun hawa-hawa tak tahulah. Internet ni ada tahun berapa ni. Jadi mengaji dengan cara tali kaset. Maksudnya tak rekod guru mengajar ni. Apa nama babak yang kasut marah. Jangan sebab pelajar kurang beri tumpuan. Pelajar memanglah ada pelajar lah dia nak ambil pelajar tu dia guna tali kaset tu cuai dia. Takut ada yang kita terlalai tak ada dobik masa guru mengajar tu. Itu baiklah ni. Tapi akhirnya dia hanya akan menjadi koleksi dalam rok-rok di atas pondok. Sebab tak ada tak sepak dengan jadual pengajian. Lepas kita tu paginya tak ada nak malam tak ada nak dengar. Lepas tu pula ada pula satu sikap orang panggil tasamuh jadi bermudah-mudah lagu mana. Ada hijau sama dia. Jadi dia menyusahkan orang. Perlu rakyat anak-anak ada hijau nak dengar. Rakyat semua Allah. Jadi okay. Menyusahkan orang lain pula ni. Jadi maknanya ni hok tupet-tupet tu lain lah ni. Ni maknanya nak ayat kata sikap dia tu. Bermaknanya dan sebab dia tu saya kita biasa ni. Makna dia tak dia nak dengar pun. Ni. Betul lah makna abang kasut tu dia marah ni. Sebab bila dah ada rakat tu kita istinad bersandar kepada tu. Kalau jenera pun tak apa ni. Kalau kita tak ada begitu tu kita tak ada sandar kita bersandar kepada diri kita ni kita akan lebih berjaga-jaga dan memberi penumpuan yang lebih fokus ni. Tu. Jadi tak ada gapo nak ayatnya ni. Tu zaman tu gila mengaji dengan begitu ni. Nak ayatnya tentang orang panggil dobik kitabah tu. Dobik kitabah. Tapi kita bersandar kepada peralatan itu, peralatan dia ada kekurangan-kekurangan. Dia ilmunya sebenarnya ialah ma fi sadri lah, apa yang ada dalam hati.
Dan ini terbongkar kepada Imam Ghazali sendiri. Tetap kalau dalam rehlah ilmunya. Ya orang zaman dulu rehlah ni ialah satu, bila sebut kata pengajian belajar ni dia memang kena ada rehlah. Alih-alih kita sekarang rehlah gi latah belata, gi orang panggil jiran pasu tu rehlah kitanya gi patah ni tu. Itu rehlah ilmu, pengembaraan ilmu. Cuba kita bayangkan dia terpaksa mengangkut kitab-kitab bawa orang panggil bermungkin pada seorang tok guru mondok dengan seorang tok guru selesai dengan tu gimana bawa sekali dalam satu perjalanan dia dia dirampok bertemu dengan perampok Imam Ghazali dia tak ada gapo nak rapok cuma dia jangan kitab jangan ambil mau nak ambil gap dia duit PT gapo ambil belaka aku tak marah maknanya kitab minta tolong lalu jawab perampok tu ilmu duduk dalam kitab tersentuh Imam Ghazali Allah ilmu duduk dalam kitab. Jadi ilmu boleh dirampok. Ilmu boleh dirampok, boleh dicuri. Maka setak daripada itulah dia pun mula sedar sebenarnya ilmu ni duduk dalam dada. Ilmu dalam dada kita ada orang boleh rampok. Tak ada. Jadi kita ni alih-alih kita zaman sekarang ni kerana terlalu banyak dengan kehidupan zaman moden ni, mana ilmu itu boleh disimpan dalam banyak peralatan Jadi bukan salah itu satu orang panggil kemudahan yang perlu kita ambil kesempatan, ambil peluang demi untuk orang panggil sebab kita kena berjalan seiring sejalan dengan masa dengan zaman. Kalau tidak kita ketinggalan. Maknanya kalau kita berdakwah kepada manusia, kehidupan manusia orang panggil berjalan dengan begitu sangat rancak, dengan sangat derah. Dakwah kita tu mana kita ketinggalan? Boleh ke tak? Dia ke tak? Tak boleh. Dakwah kena seiring sejalan dengan manusia. Memanglah dakwah itu kena meraikan zaman. Maknanya Imam Nawawi pun mengatakan bahasa orang tidak melihat zaman itu orang yang tak berakal. Maksud kita kena faham kehidupan zaman kita Kita kena persiapkan anak-anak kita dengan ilmu semasa. Kita duk bakit ni. Habah dulu Robah ni. Mana robah pen cukuplah tu kita dulu jadi kita nak banding dengan kita tak boleh. Nyanyo ketinggalan lah Jadi bila kita ketinggalan dari segi kehidupan dunia ni dia akan merugikan dari segi usaha dakwah dan juga agama kita. Sedangkan kita boleh meraih orang panggil usaha yang begitu maju dengan orang panggil kemudahan yang ada pada zaman kita sekarang. Sebabnya daripada kita membiarkan mana orang panggil segala peralatan media masa ini diguna oleh orang-orang yang nak memusnahkan Islam lebih baik cara kita orang panggil berlawan, orang panggil bertawan ialah kita juga adakan konten-konten orang panggil yang hidangan-hidangan. Maknanya kalau orang buka FB, buka YouTube tu sekurang-kurangnya orang ada pilihan ni. Kalau tidak meme tu benda fasad berlaku Jadi orang boleh menyalahkan para alim ulama. Kita tidak disajikan dengan hidayah yang baik. Jadi dengan sebab tu ahli-ahli agama khususnya kepada orang-orang muda lah macam Ustaz Sofwan, Ustaz Abdullah lah macam Hanan ni hanya orang panggil makna tu kok belakang begitu boleh lah tu. Tapi dalam hal begitu kita juga kena orang panggil ada satu penjaga makna janganlah kita tu orang panggil semata-mata nak sandarkan kepada semua peralatan. Mestilah ilmu itu ialah apa yang ada dalam dada kita tu. Qala musannif rahimahullah taala jadi tak siapa Abu Zukair ini jadi dia duk bincang ni tentang status hadis qulu al-balha bitamr tu. Jadi kata orang panggil An-Nasa'i hadis ni mungkar. Mungkar ini dia kita pernah dah sebelum daripada hadis syadz dengan mungkar ini ialah apabila dinisbahkan kepada satu hadis yang lain yang bertanaqud ada ikhtilaf. Maka tu bilah syadz yang muqabalah dia ialah muqabil dia ialah mahfuz. Dan mungkar tu. Jadi Ibn Salah kata mana Abu Zukair ni dia soleh tapi sayangnya dia tu tak sampai mablagh man yuqbalu tafarruduh wa mafhumu qawlihi dan mafhum katanya lakin yub'adu kata siapa dia ni ada rabi halus anazim Nazim. Itulah maknanya taklim dak ayat dah kabir qalamaka. Besar. Ta kalamum mana tulisan kamu tulis besar-besar. Karena nanti kamu tua dia akan mengkhianatikan kamu. Yalah. Bila kita dah tua kita tak berapa nak nampak dah. Kita dah habis sangat dah habis halus sangat
Lepas tu duk marah kau kita sendiri lah. Oh lah. Aku nak marah ke siapa dia ni? Kabir ni. Kabir qalamaka wa kabir dalam taklim suruh ke apa? Imamataka. Serban kamu. Apa suruh serban supaya kita ni terbeza dan jaga diri kita lah. Bila kita pakai serban besar ni kak. Maknanya itu pencegahan dia panggil. Salah satu daripada lama pakai serban besar duk buat benda-benda tak senang jangan tak usah pakai. Tak usah pakai piah, tak usah pakai serban lah kalau nak buat benda tak molek ni. Itu orang panggil jadi sepatutnya dia tu menjadi orang panggil pencegah kepada nakalan ni. Tapi ni kita ni dah jadi biasa. Pakai jubah, pakai duk kecek belawak, duk kecek menyapu. Baik tak usah pakai jubah lah. Itu kita mencermarkan institusi ni orang panggil agama ni. Tu. Mana mafhum katanya kata Nazim lakin yub'adu tu mafhum mana maksud lakin yub'adu kata Nazim itu ilah sehingga akhirnya annahu idza lam yab'ud bahawasanya sya'an apabila tidak jauh lah oleh rawi itu. Bagaimana tidak jauh? Maksud tidak jauh bi an kanal munfaridu tu ghairal mukhalifi, bahawasanya yang munfarid itu tidak menyalahi orang yang lebih sikoh daripada dia. Adlan nisbah kepada adil, maksudnya tidak menyalahi orang yang lebih adil daripada dia. Mausuqan bidabtihi, lagi pula dia tu disikohkan, dia tu adil, dia tu tidak menyalahi orang yang lebih sikoh daripada dia, lagi pula dia tu ada adil dan dia tu mausuqan bidabtihi, dipercayai dengan dhabitnya annahu bahawasanya hadisuhu tu mana hadis rawi ataupun ar-rawi diterima, rawi bermakna diterima hadis dia. Li'annahu yuqbalu, mana rawi itu diterima, wala yakunu syadzan, tidak adalah hadisuhu tu ialah syadz. Mana misal dia? Ka afradis sahihaini, seperti afrad sahihaini. Sebab dia afrad sahihaini yakni rawi-rawi dalam rawi-rawi yang gharib, yang munfarid. Rawi-rawi yang munfarid di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada. Hadis-hadis yang tafarrud oleh rawi. Jadi sebab apa? Sebab dia kita kena berlaku di atas kaedah yang telah diterima oleh semua ulama hadis. Itulah maknanya ma fi sahihaini, nama lagi sahihaini. Jami' Sahih Bukhari dan Jami' Muslim itu semuanya adalah sahih berlaku. Kalaupun dikritik sehingga ada 200 hadis lebih, orang panggil hadis Bukhari Muslim campur dua tu yang dikritik. Itu yang dikritik tak semestinya betul. Itulah Sahih Fathul Bari, iaitulah pensyarah kepada Jami' Sahih Bukhari Syekhuna mana-mana Syekhul Islam Al-Hafiz mana Ibn Hajar Al-Asqalani telah menjawab satu persatu tiap-tiap hadis rawi-rawi itu dalam Fathul Bari, dalam muqaddimah dia. Boleh tengok ni, tapi kita ni hemah kita sekarang ni tengok nak kita tengok malah tu hemah ni. Jadi kerana yang mencabar kita dalam ilmu ini ialah ilmu tawarikh tawarikh para ruwah, itu mencabar mana tarikh milad mereka dan juga wafiat mereka itu mana rawi-rawi yang dhaif ada dak Mizanul Zahab misalnya senarai rawi-rawi yang dhaif tu. Jadi itulah makna kita tu, maknanya hemah kita sebab tu kita tidak begitu tahqiq. Qala musannif rahimahullah taala seperti afradil sahihaini, rawi-rawi munfarid di dalam kitab Bukhari dan juga Muslim. Itu mereka yuqbalu bi tafarrudihi, kerana mereka itu bersifat adil dan juga masuk bi dabtih. Wa dza ay haddu syadz bima taqaddama huwa al-musaddadu. Mana mina rodat mana maka afradi betul. Jadi haknya dia bahan wada dan za ini ay hadusyadi hadis syadz ini bima taqaddama dengan barang yang telah terdahulu huwa al-musaddadu. Bi fathihid dal ay as-sawabu, makna yang betul. Musaddad makna sadid tu. Wa hunaka, dan di sana wa hunaka makna fi ibaratil muhadditsina. Wa hunaka di sana dalam ibarat-ibarat ulama-ulama hadis aqwalum ada beberapa perkataan akharu yang lain pula tentang hadis syadz ini.
yakni tentang ta'rifan, definisi hadis syadz ini berbeza-beza, banyak ada khilaf. Di sana ni dalam kalam ibarat ulama-ulama hadis, aqwalun akharu, ada ni aqwalun ukhar itu jamak. Kalau akhar itu mufrad, ni aqwalun ukhar. Sama-sama ismul ladzi yang sarif, mana akharu pun mana mufrad dia pun akharu. Kita ada akharun sebab dia atas wazan akhar, mana atas wazan fi'il. Mana aqwalun ukhar, itu wazan udul ukhar. Jadi beberapa perkataan yang lain zakaraha yang menyebut akan dia aqwal ukhar itu Ibnu Salah. Ada lagi pandangan definisi syaz, itu banyaklah. Tu. Qala tambihun, ini ialah satu tambih, munabihun liman ghafala. Qala fin Az-Zafri. Qala fi Zafri, itu seorang ulama India, Syekh Abdul Hayy Al-Laqnawi. Lucknow juga salah tempat daripada yang terkenal dengan ilmu hadis lah. Itulah Syekh Abdul Hayy Al-Laqnawi. Berkata di dalam Az-Zafr, ikhtalafat ibaratil qudama'u fi itlaqil munkari. Telah bersalah-salahanlah ibarat ungkapan orang-orang dulu, ulama-ulama hadis dulu, pada menitlaqkan perkataan mungkar. Apa makna mungkar? Hak ni kata lagu tu, hak ni kan macam-macam tak serupa. Faqad yutlikunahu, maka sesungguhnya telah menitlaq mereka itu dia akan al-munkar itu ala ahadi kismai syadhi, di atas salah satu daripada dua kisim syaz. Wa huwa al-mardu, maknanya salah satu daripada kisim syaz. Maknanya syaz, mana mungkar. Tu satu. Tu. Maksud dengan iktibarkan ada perlawan ni. Tapi ada juga definisi mana diitlaqkan iaitu dengan mana perkataan mungkar itu dengan tidak iktibarkan ada tanakud dengan yang lain. Wa huwa asyaz itu al-mardud. Maknanya ditolak, yang tidak dimakna dhaif lah. Wa qad yutlikunahu ala al-haditsil fardil ladzi la mutaba'ah lah. Kadang-kadang diitlaqkan akan perkataan mungkar itu di atas hadis fardu ataupun gharib yang tidak ada mutabi', tidak ada mutabi'. Kita akan belajar dalam bab mutaba'ah ni. Lagi akan datang mutaba'ah. Teman-teman, mutabi' ni penyokong kepada hadis tu. Rawi yang menyokong, yang setara dengan rawi itu, dia ada penyokong dia. Tu. Hadis yang tidak ada mutabi', mutabi' baginya, bagi hadis itu wahwa kathirun fi kalamil imami Ahmad, dan iaitu hadzal itlaq, wahwa hadzal itlaq ni, itlaq makna perkataan mungkar itu dengan makna ini banyak pada perkataan Imam Ahmad wa ghairihi, dan lainnya daripada Imam Ahmad, kama zakarahu al-Hafiz, sebagaimana telah menyebutkan dia akan matuk al-Hafiz itu Ibn Hajar al-Asqalani fil muqaddimah, dia kitab muqaddimah inda zikri Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, ketika beliau menyebutkan tentang Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Wa hadza al-mazkur min itlaq, min al-itlaq sana idza ju'ila al-munkaru sifatan lil hadis, apabila dijadikan mungkar itu sifat bagi hadis. Mana al-hadithul munkar, hadis yang mungkar apabila dijadikan. Wa yuqalu hadza hadithun munkarun, itu dijadikan sifat kepada hadis, hadis yang mungkar dengan makna sana, dengan itlaq sana. Wa qad yuj'alu sifatar rawi, sifatur rawi, kadang-kadang dia sifatar rawi, kadang-kadang dijadikan mungkar itu sifatar rawi, akan sifat rawi. Bi an yuqala hadzal rawi munkar, hadzal rawi munkarun, munkarul hadis. Ini rawi ialah munkarul hadis. Tu. Au rawi rawa al-manakiro. Rawi ni hadzal rawi rawa al-manakiro, meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Wa bainahuma, di antara itlaq ini, di antara kedua ini farqun, ada perbezaan. Dua itlaq sana. Satu itlaq tadi atas tu sebagaimana itlaq kalam Imam Ahmad bin Hanbal dan lainnya, dan satu lagi ialah itlaq sana. Fa innaka lahum bukan. Sila. Ada dah bitnya ni. Wa bainahuma, di antara keduanya mungkaril hadis dengan rawanul manakir. Tu dua tu. Farqun, ada farq, ada beza, ada sedikit perbezaan. Itu perkataan mungkarul hadis dengan rawal manakiro. Tu ada beza.
fa inna qaulahum rawal rawa manakira la yaqtadi bi tadarrujihi, kerana perkataan mereka itu hadis meriwayatkan oleh seorang itu akan manakir, tidak menghendaki dengan tajarruknya, dengan tajarruk hadis oleh dia itu tarkar rawi, akan tinggalkan rawi itu, bukanlah bermakna rawi itu matur ditinggalkan, tak boleh terima rawi itu, bukan. Fa innahu laisa kullu man rawal manakira bid'aifin, dia meriwayatkan hadis munkar. Tidak semua orang yang meriwayatkan hadis munkar itu dhaif. Tu. Bal idza kathurat fi riwayatihi, bahkan apabila banyaklah pada riwayatnya al-manakir, apabila banyak dalam riwayat dia tu hadis-hadis munkar, maka dikatakan rawa al-manakiro, bukanlah makna dia tu dhaif. Tu sarraha bihi az-Zahabi fil Mizan, maknanya mentasrihkan dengannya dengan al-farq farqu oleh Zahabi dalam kitab Mizan dia fi tarjumah Ahmad bin Utab al-Marwazi. Dalam tarjumah ni biadota. Dia tarjumah ada makna banyak. Mana salim bahasa tarjumah juga. Biadota. Maklumat peribadi itu dipanggil tarjumah. Tarjumah Ahmad Ibn Utab. Memanglah dari kitab Mizan tu. Mizan Zahabi itu makna dia ada ayat tentang rawi-rawi. Cerita rawi-rawi. Jadi di situ dia ada sebut begini. Waqad yutlaqul munkara 'ala rawi as-siqah. Kadang-kadang diitlaqkan munkar itu di atas rawi yang siqah. Bagaimana? Idza rawal manakira 'anid du'afa, apabila dia meriwayatkan hadis munkar daripada orang yang lemah. Kama zakarahu as-Sakhawi fi Fathil Mughith. Sebagaimana menyebut akan dia akan kata itlaq ini. Hadzal itlaq mana waqad yutlaqu al-munkar ni. Oleh Sakhawi dalam Fathil Mughith, wa katsir man yutliquna al-munkara 'ala rawi li kaunihi rawa haditsan wahidan. Banyak juga menitlaq oleh mereka itu muhaddisin akan hadis munkar ini di atas rawi kerana keadaan rawi itu meriwayatkan satu hadis saja. Dia ni meriwayatkan satu hadis saja. Kama zakarahu Az-Zainul Iraqi fi takrij ahaditsil ihya. Pada mentakrijkan mana hadis-hadis ihya, mana dia bubuh sanad. Hadis-hadis ihya itu yang begitu dah menjadi tomoh orang-orang zaman sekarang menuduh Imam Ghazali. Lepas tu dia duk bawa ungkapan yang sama. Perkataan Imam Ghazali sendiri. Imam Ghazali kata saya tidaklah berapa pandai sangat dalam ilmu hadis. Tu duk bawa lah tu Padahal tarik orang-orang ulama dulu tarik merendahkan diri, tadarruk aduh. Jadi orang dah mula orang panggil mengambil ucapan Imam Ghazali sendiri untuk menhujahkan Imam Ghazali tak reti bab hadis. Sebab itulah orang panggil dalam ayat tu hadis saja tak tahu asal mana, sanad tak tahu, tak ada mu nak buat gap dia. Itu homework bagi kamu. Mu carilah sanad, dah tak ada sanad gak Dah tak ada sanad, cari sanad lah. Kita lah cari sanad. Kita ni nak makan suap belaka tu. Nak duduk saja je. Jadi munkarul hadis yutlikunahu alal rawi idza kasurat al manafi riwayatihi. Jadi fayastahiqut tark, maka berhaklah oleh tinggal mana tak ambillah hadis dia. Kadza zakarahu as-Sakhawi, begitulah mana menyebut akan dia akan kazasani oleh Sakhawi, naqlan dia naqal an Ibn Daqiqil Aid, ambil daripada Ibn Daqiqil Aid, wa min ibaratihim fi ba'di ahaditsir ruwah, setengah daripada ibarat mereka itu al-qudama, ulama-ulama dulu fi ba'di ahaditsir ruwah, pada setengah-setengah hadis-hadis para rawi ini, hadza ankaru maruya, ini ialah semungkar-mungkar barang yang diriwayatkan di mungkar sini bukan makna mungkar maksiat dak wa hadza la yaqtadi dha'fahu bal qad yakun hasanan. Ini perkataan lagu ni bukanlah menghendaki akan dhaifnya maruya tu, bal qad yakun hasanan, kadang-kadang dia tu hasan. Kama fi tadrib, ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tadribur Rawi Imam Suyuti. Jadi fahfaz hadza, hafaz oleh kamu akan hadza al-mazkur minal itlaqat. Tu banyak itlaq tu makna disebutkan perkataan mungkar itu untuk maksud yang makna yang macam mana. Itu ada beberapa itlaq itu. Jadi hafazkan oleh kamu akan hadzal itlaqat kullahu sekaliannya hadza. Faqad zalla qadam katsirin minan abna'il asrina. Sesungguhnya telah gelincir kaki makna tersalah, tersilap langkah. Maknanya
oleh kebanyakan daripada anak-anak zaman kita bisa babi adami itila'ihim, kerana ketiadaan, dengan sebab ketiadaan melihat mereka itu ala hadhil itlaqati. Sebab dia faham hanya satu maksud saja, mungkar ini satu makna saja. Maka banyaklah ya zallal qadam, maknanya orang panggil zallal qadam, maknanya gelincir kaki, makna tersala, gelecoh kaki, tersilap langkah orang panggil dalam menghukumkan. Okey. Jadi fasannu kullu muhaditsi wahidin wujida itlaqul munkar, maka menyangka mereka itu tiap-tiap hadis yang didapati itlaq munkar alaihi, di atasnya ada atas hadis itu, au ala rawihi, ataupun di atas rawinya ada itlaq munkar, mutlaqan dhaifun. Secara mutlak dia adalah dhaif. Itu maknanya tersilap langkah. Sedangkan perkataan munkar itu dia ada banyak itlaqat. Maknanya definisi dia tu berbeza-beza. Jadi kita jagalah. Maksudnya bila orang sebut satu-satu perkara tu, kita kena sepatutnya dia kena sepakat dulu apa makna seperti kata kita, sebab tu dia jadi baluh tak jadi berkesudahan. Mana-makna satu benda itu tidak disepakati. Dengan itu selesailah masalah hadis syadz dan munkar. Kita beralih pula kepada ahli intibarat wal mutaba'at wa syawahid wal afrad ila akhir. Wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bisawab.